mengimbau cabaran yang didepani oleh pasangan ini yang merupakan bekas kru Awan Biru suatu ketika dahulu, Nazirah dan Zarik telah diberhentikan kontrak kerja akibat PKP yang dilaksanakan. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya, usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Saya cuma mau bilang, kau itu sapu jantung, sapu nadi. Saya cuma mau deket koi, sesutra mau pergi cari yang lain karena senyaman dengan koi. Kau itu sapu jantung. Sekilas di air yang tenang, percikan kasihmu, saljuku terasa. Rindu yang melanda, tak bisa ku potret wajahmu di setiap penjuru, curahkan deritamu padaku, biar ku rasa apa yang kau lalu. Terang-terang bersama rasa sayang, ku biarkan kau terbang. Kini aku bangkit, membuktikan yang ku tak sakit, dengan segala perit yang kau beri. Assalamualaikum, selamat berhujung minggu kepada anda semua penonton wanita hari ini yang sedang menonton kami sama ada di kaca TV ataupun melalui Facebook Live. Berehatlah dengan secukup-cukupnya hari Sabtu 7 Ogos 2021 ini kerana dah bekerja banyak kan dari hari Isnin sampai Jumaat. Hari ini rehatlah secukup-cukupnya dan tonton WHI Extra. Anda bersama saya Hawa Rizwana dan Uyaina Arsyad. Betul, dan hari ini juga Hawa bersamaan dengan 28 Zulhijjah 1442 Hijrah. Saya kira tinggal lagi 2 hari sahaja lagi sebelum seluruh umat Islam menyambut awal Muharram, tahun baru bagi kita seluruh umat Islam. Tetapi kalau anda lihat di awal paparan tadi kan, kami ada berkongsi beberapa cuplikan video TikTok yang berkaitan dengan wanita dalam pelbagai bidang pekerjaan, yang mana sebenarnya berkait rapat juga dengan topik kita pada hari ini. Tetapi sebelum tu saya nak tanya Hawa. Hawa, awal-awal pekerjaan Hawa yang pertama dulu, apa agaknya? Okey, mungkin ada yang ingat kerjaya pertama saya adalah wartawan. Tetapi sebelum tu bila habis SPM nak cubalah bekerja. Saya bekerja di sebuah pusat tuition, ajar budak-budak. Budak-budak yang belum masuk lagi sekolah rendah. Jadi tutor. Uyaina pula? Saya pula lepas SPM masuk PLKN. Habis PLKN tu sempatlah dulu bekerja. Saya menjadi pelayan restoran. Betul, ada satu kejadian tu kan, saya bawa air tu tertumpah. Sampai sekarang saya ingat lagi. Tetapi pelanggan waktu tu sangat-sangat baiklah. Mesti semua orang asyik pergi kedai tu kan nak tengok Uyaina. Okey, baiklah. Hari ini sebenarnya kami nak membincangkan suatu topik yang walaupun santai tetapi saya kira dapat memberi ilham dan inspirasi kepada kita semua dan yang paling penting memberi kita semangat. Topik hari ini adalah pandemik mengubah kerjaya. Ya, kita tahu pandemik COVID-19 ni beri kesan dekat pelbagai sektor, perhotelan, pelancongan kan, dan antara kerjaya yang
terkesan akibat pandemik ni, pemandu, mereka yang bekerja di hotel, mereka yang bekerja sebagai juruterbang, macam-macam lah sebenarnya. Dan sekarang ni kita lihat ramai pun dah mula membuka perniagaan untuk nak menanggung keluarga, kan, nak survive ketika pandemik ni, Yaina. Dan saya kira apa yang Hawa katakan tadi itu sangat-sangat tepat, iaitu survive. Kali ini kita nak membawakan topik yang membincangkan bukan hanya mencari sesuatu mengikut kemahuan kita, tetapi lebih kepada survival ataupun demi kelangsungan hidup. Mungkin dalam kalangan kita sekarang ini yang sebelumnya bekerja ada kerjaya masing-masing, tetapi disebabkan pandemik sudah pun kehilangan pekerjaan tersebut, sudah hilang punca pendapatan. Hari ini kami bawakan topik untuk memberi inspirasi kepada anda semua, yang mana kita semua berada dalam situasi yang sama. Ya, sebelum tu kita nak tengok apa pandangan orang ramai tentang topik kita pada hari ini, pandemik mengubah kerjaya. Jom kita saksikan. Keputusan yang berat dan perlu diambil kira beberapa faktor, terutamanya musim pandemik ni. Untuk tukar kerjaya itu adalah satu perkara yang sebolehnya dielakkan. Bagi saya, untuk mencari kerjaya yang baru dalam musim pandemik ni agak sukar. Bagi saya, apabila menukar kerja ketika pandemik ni tak salah pun. Tapi sebab at the same time masa pandemik ni ada banyak orang kena buang kerja, ada hilang punca pendapatan, ada potong gaji. Contoh tourism punya line lah, di mana banyak orang kena buang kerja. So jadi banyak-banyak kawan-kawan saya semua tu yang bahagian kerja tourism menceburi kerja baru dan mencari peluang yang lain lah selain pada tourism. Okey, sebenarnya tukar kerja ketika pandemik ni dah pun jadi satu norma baru. Saya ada seorang rakan, dia kerja sebagai penganalisis di sebuah firma kewangan. Dan dia diberhentikan kerja dan company dia pun dah pun tutup sebab COVID. Dia kata sebulan 2 bulan nak cari pekerjaan baru tu tak terasa sangat sakit dia, tapi 9 bulan nak dapat kerja tu dia rasa sakit sebab time tu saving dah menyusut, tambah-tambah pula mengandungkan anak yang kedua. Jadi dia kata sebelum ni dia kerja permanent post, tapi sekarang kontrak kerja 1 tahun. Bagi saya, kesan yang paling ketara keuangan mereka, terutamanya bagi yang sudah ada tanggungjawab ataupun komitmen yang besar seperti sudah berkeluarga dan sebagainya. Sebab tak semestinya apabila kita tukar kerjaya tu kita mampu untuk mendapatkan kerjaya yang menjamin gaji ataupun income yang lebih kita puas hati. Bagi saya, ia boleh memudaratkan, tetapi jika kalau ada perancangan yang betul dan planning yang betul, saya rasa tak ada masalah, di mana mereka dah susun duit awal untuk menukar kerjaya, dan kalau dapat kerja baru tu at least ada dah duit backup, kan. Itu dia tadi pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini, dan saya kirakan Hawa, memang rata-rata dalam kalangan masyarakat tak nak menukar profession mereka, terutamanya dalam tempoh pandemik ini. Tetapi ada yang terpaksa mencari kerjaya baharu. Sebagai contoh, kalau bidang-bidang perhotelan, dalam surat khabar di Dada Akhbar menulis sebanyak 120 hotel di seluruh negara telah pun gulung tikar, ditutup, dan ini secara tidak langsung memberi kesan kepada para pekerjanya. Apakah yang akan terjadi kepada pekerja-pekerja ini? Ini yang kita maksudkan dengan topik pandemik mengubah kerjaya. Kepada anda yang sedang menonton sekarang ini, mungkin ada kisah hidup anda yang anda nak ceritakan bersama dengan kami, boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan tinggalkannya di ruangan komen di bawah. Teruskan bersama Wanita Hari Ini selama 1 jam, tapi kita nak berehat dulu seketika, kembali lagi selepas ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kecewa dan sedih, itulah yang dapat digambarkan buat sesetengah individu yang jelas telah terkesan dengan penularan wabak COVID-19, terutamanya buat mereka yang kehilangan pekerjaan. Mengimbau cabaran yang didepani oleh pasangan ini yang merupakan bekas kru Awan Biru suatu ketika dahulu, Nazirah dan Zarik telah diberhentikan kontrak kerja akibat PKP yang dilaksanakan.
Terdahulu pasangan ini pernah dipaparkan di siaran Wanita Hari Ini pada 21 Oktober 2020 dan kini kami ingin kembali mendapatkan perkembangan mereka setelah lebih setahun PKP bermula. Sepanjang PKP ini, waktu kedai kami boleh beroperasi, kami telah menyarankan advise customer supaya tidak menunggu di premis kedai lah. So maknanya customer datang dan tinggalkan kenderaan, bila dah siap baru kita call customer untuk ambil. Dan selepas tu bila kami tidak dibenarkan beroperasi, kami buat perniagaan secara atas talian daripada rumah. Berfikiran kreatif dan optimistik dalam membuat perancangan, mereka cekal mendepani cabaran dalam usaha untuk mengekalkan perniagaan ketika pandemik. Baginya tidak mudah, namun itu jelas tidak mematahkan semangat mereka berdua. Cabaran yang paling besar dan tentulah dari segi pelanggan, permintaan pelanggan. Yang itu memang sangat-sangat berkurang lah. So kita kena ikut SOP, very tight on the demand lah kan. Still continue kita punya marketing so that orang tahu, pelanggan tahu yang kita still ada, exist. Walaupun tidak dapat beroperasi seperti biasa, namun bagi pasangan yang sudah 3 tahun berkahwin ini, segala kesusahan dapat ditempuhi bersama dengan mencari jalan penyelesaian demi meneruskan kehidupan seharian. Dia nak kena kreatif sikit lah untuk keep continue jana pendapatan. Macam kami sendiri, kami conduct a short course untuk new beginner yang ingin belajar tentang polish kereta, ingin belajar tentang penjagaan kereta. Mana tahu in future diorang nak buka pusat kecantikan kenderaan ataupun dia nak buat secara mobile. Lepas tu kita juga came up with an idea buat produk sendirilah, produk-produk yang untuk menjaga kereta, untuk menjaga kenderaan yang dijual secara atas talian. Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Di samping dihujani dengan pelbagai dugaan hidup, Nazirah dan Zarik tetap cekal dalam berusaha dan berharap agar dapat meneruskan perniagaan mereka untuk masa depan. Dari seorang pramugari kini menjalankan perniagaan mencuci kenderaan, dan saya kira untuk topik kita pada hari ini, pandemik mengubah kerjaya, mungkin ramai dalam kalangan anda yang boleh relate. Begitu jugalah dengan 2 orang tetamu yang bersama dengan kita pada hari ini untuk berkongsi kisah hidup mereka. Ya, tetamu-tetamu kita pada hari ini ialah Muhammad Syahrul Azlan Abdul Rauf atau lebih dikenali sebagai Dek Syah. Hello Dek Syah, Assalamualaikum. Dek Syah. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersama WHI pada hari ini. Terima kasih Wanita Hari Ini kerana menjemput walaupun dalam online. Ya, norma baru. Betul. Ni mesti ramai penonton ni dah merasa air tangan, sentuhan karya Dek Syah di wajah mereka. Ya Okey. Allah, Alhamdulillah. Kita juga bersama dengan Puan Adila Ahmad Khairuddin yang mana menjalankan perniagaan pakaian dan sekarang ni juga turut menjalankan perniagaan menjual kek. Dan bisnes pakaiannya dulu sering kali menaja pakaian pengacara di Wanita Hari Ini. Apa khabar Puan Adila? Khabar baik sangat-sangat. Alhamdulillah, thank you sangat invite hari ini nak berkongsi cerita. Sama-sama. Alhamdulillah. Terpancar keceriaan kita punya tetamu-tetamu pada hari ini. Kita nak mulakan dengan Dek Syah dululah. Okey Dek Syah, sebelum kita nak tahu bagaimana Dek Syah ke alam perniagaan ni, kita nak tahu kesan ketara sebelum dan selepas pandemik ini melanda terhadap kerjaya Dek Syah sebagai seorang jurusolid. Okey. Permulaan memang semua tahu industri seni semua dihadkan sekarang kan dalam MCO 3 ni. So macam banyak yang terkesan lah sebab bila kita keadaan macam ni kita tak ada boleh buat make up semua, sebab kalau make up tu kita kena berinteraksi dekat dengan customer kan. Betul. So banyaklah juga yang kira macam dia macam jadi macam mana orang nak cakap kita kena
sabar je lah kot. Dek Syah, biasanya kalau sebelum pandemik ni susah sangat nak dapat khidmat seorang jurusolek, terutamanya Dek Syah ni antara jurusolek yang berprofil tinggi. Ramai selebriti yang menggunakan khidmat Dek Syah. Dan perubahannya ketara selepas pandemik itu bagaimana? Kalau sebelum ni mungkin setiap minggu rutinnya sibuk kan? Ya, kalau sebelum ini, sebelum kita buat sebelum pandemik kali ni, sebelum ni masa MCO 01 masa first dengan second, kita masih lagi boleh bekerja sedikit. Ada lagi kelonggaran yang kita boleh buat lagi kan. Tapi yang kali ketiga ini dia memang terus stop terus. Dan setiap hari saya macam menunggu semua, okey esok mungkin boleh shooting kot, esok mungkin boleh ada wedding kot, besok semua benda tu. Bila setiap hari saya menunggu semua perjalanan itu tiba-tiba daripada sehari ke sehari sampai beberapa bulan kan. Bila dahulu dia memang setiap minggu, bukan setiap minggu, setiap hari memang kena ada je aktiviti untuk make up, untuk kerja make up. Tapi kali ini dia terus macam hilang. Mula seminggu tu kita rasa macam okey lagi. 2 minggu tu okey lagi. Tapi saya rasa bukan untuk saya seorang kot, semua make up artist kot. Betul. Semua yang terkesan. Dan menarik apa yang Dek Syah kongsikan tadi kan, kalau dalam bidang seni atau industri kreatif ni bukan sahaja artis ataupun selebriti yang terlibat. Orang cuma melihat yang berada di hadapan kaca televisyen saja, tetapi sebenarnya yang bekerja di belakang tabir seperti Dek Syah sendiri, makeup artist, stylist, juru kamera, audio man dan sebagainya juga turut terkesan disebabkan oleh pandemik ini. Dan untuk Puan Adila pula, kalau boleh kongsikan bersama dengan penonton semua, macam mana daripada seorang pengusaha pakaian, butik boleh beralih kepada menjual kek pula sekarang ni? Untuk saya pula, saya owner butik Poya. Kita ada butik di dalam shopping mall. Saya ada 2 outlet di Bangsar Shopping Centre dengan Empire Subanjaya. Menjual pakaian tradisional. Jadi kalau first kita punya MCO 1, 2 tu masih ada function, masih ada perkahwinan. Tapi kali ni bila dia stop, jadi permintaan specifically untuk pakaian tradisional tu memang dia jatuh. Kalau dulu first MCO kita macam prepare lagi, macam setiap MCO saya macam upgrade. Okey, dulu tak ada website sangat. Sekarang kita upgrade lagi mempunyai online website. So bila MCO kali ketiga ni kita rasa okey tak apa, kita mungkin boleh menjual lagi secara online. Kedai dah tutup ni tapi keadaan tidak dijangka lah jadi macam ni. Jadi bila takkan kita nak duduk diam saja kan. Jadi saya ni sejenis orang yang suka membuat sesuatu. Saya bila MCO ni saya suka buat aktiviti bersama anak. Jadi saya pun kawan bagi coklat kek, bagi resepi saya cuba. Bila saya cuba, saya buat macam kasih jiran-jiran, kasih kawan, kata sedap lah dia kata kan. Kata okey kalau sedap, tiba-tiba orang dah kasih free untuk menggembirakan orang lain. Sekali orang kata Dila, takkan nak minta je, boleh tak kita orang beli? So daripada tu lah saya macam, orang nak belilah. So saya buat first tu 30 hari bulan Jun. Saya terus saya bagi 1 hari bulan Julai. Orang kata nak beli, saya terus kaji dia punya ingredient, costing, buat pricing semua. 7 hari bulan saya start terus berniaga coklat kek mendapat pelanggan on the 7th of July. So hari ni ialah genap sebulan saya membuat coklat kek. Happy Mansuri. Itulah. Kalau boleh tambah sedikit kan, dah sebulan berniaga menjadi pengusaha kek pula kan. Sambutan tu macam mana? Adakah ianya boleh diterima juga oleh masyarakat ataupun macam mana? Saya betul-betul masa saya start tu, saya cuma kata nawai tu saya untuk tolong menggembirakan orang lain dengan memberi sesuatu yang best. Dan also untuk menggembirakan hati saya kerana kita dah biasa mendapat jualan, layan customer. Tapi saya kena fulfill diri saya. Saya rasa saya kata if I don't do anything, tak ada siapa yang akan bantu saya. Sebab sekarang ni atas kita bawa kemudi boat kita nak pergi ke mana. Jadi bila saya macam tu, saya ingat saya mungkin boleh jual 20 kot biji kek ni dekat sepupu, kat makcik, kat kawan-kawan. Tapi setakat hari ni sebulan saya dah hit target 200 biji kek setakat 7 hari bulan. Dan dalam minggu depan alhamdulillah dah meningkat ke dalam 230 kek yang saya rasa
saya pun masih tak sangka from a traditional expert to a baker. Satu je kek pandai. Tapi it is something that I kata bila you buat sesuatu, you really put all out, usaha, insyaAllah rezeki tu pasti ada. InsyaAllah. Belum cuba, belum tahu kan. Memang kena ada risiko juga sekarang ni. Terutama waktu pandemik yang nak tak nak kita kena bangkit. Baik Dek Syam. Dek Syam selama ni, sebelum ni sentiasa pegang berus makeup kan. Akan sulit. Tetapi sekarang ini rutinnya berbeza, aktivitinya berbeza. Packaging, untuk pengetahuan anda sekarang ni Dek Syam menjual kerepek antaranya kan Dek Syam? Betul. Bagaimana kemahiran sebelum ini Dek Syah sesuaikan dengan perniagaan baru ini, kerjaya baru ini Dek Syah? Okey, awak Syah ni sebenarnya saya tak berhenti berniaga daripada umur Syah daripada Syah belasan tahun. Memang lepas habis sekolah Syah terus buat makeup. Memang Syah tak reti berniaga lain. Memang Syah tahu hanya pegang brush makeup ke orang, cantik ke orang, itu je. Tapi bila sampai satu tahap Syah rasa macam Allah duga selama ni Allah bagi kita banyak duit yang alhamdulillah dengan amount yang banyak kan. Tapi bila satu tahap Allah macam okey, Syah kena musabah diri sebab Syah rasa benda ini adalah ujian Allah. Kalau tanpa ujian dia ini Syah tak macam kita senang sangat membazir keuangan kita kan. Bila jadi yang ini, daripada makeup Syah buat kerepek, memanglah orang kata kau jual kerepek, kau buat makeup, kau tak malu ke? Tapi bagi Syah ini adalah semua ketentuan Allah. Lepas tu Syah selalu berdoa dengan Allah, doa Syah mungkin Allah makbulkan untuk Syah buat benda ni. Sebenarnya perit kalau Syah sebenarnya perit bukan Syah untuk simpati, untuk bercerita, tapi Syah tahu macam mana depresnya orang bila keadaan kekangan duit, keadaan macam ni semua kan. Tapi kita kena bangkit. Satu dia nak kita doa dan doa dan berusaha. Kalau kita doa tapi kita tak berusaha, tak mungkin itu akan terjadi. Betul. Dek Syam, kalau boleh kan kita nak bagi inspirasi kat penonton-penonton kita ni, kalau boleh Dek Syah kongsikan apa antara yang dititipkan dalam doa Dek Syah tu kepada Allah. Ya Allah. Okay. Setiap hari doa Syah pada Allah, Syah katakan sebab Syah ada anak seorang. Itu adalah satu kekuatan Syah sebab Syah rasa kalau Syah tak buat benda ni, Syah rasa Syah tak boleh bantu anak Syah. Sebab amanah Allah ni Syah kena pegang, Syah kena pikul. Macam mana pun Syah kena buat juga, walaupun sebenarnya Syah tak reti, kadang-kadang Syah give up. Syah rasa Syah tak pandai berniaga. Kadang-kadang Syah rasa macam apa benda yang aku buat ni sebenarnya. Tapi Syah rasa ini adalah ketentuan Allah, ini adalah rezeki daripada Allah. Syah usahakanlah. Terima kasih Syah di atas perkongsian tadi, dan saya kira ramai dalam kalangan kita yang merasakan apa yang Dek Syah, Puan Adila rasakan sekarang ini, sebab kita semua berada dalam pandemik yang memberi kesan yang membuatkan kita semua terjejas bukan sahaja dari segi kesihatan tetapi dari juga sumber pendapatan kita semua. Baik, sebelum kita bersama dengan Puan Adila sekali lagi, kami nak kongsikan kepada anda semua tentang tips perancangan kewangan ketika merubah kerjaya dalam tempoh pandemik ni bersama dengan ahli kewangan kita, iaitu Engku Azmin. Jom kita saksikan. Dianggarkan 100,000 orang telah kehilangan pekerjaan semenjak PKP dilaksanakan. Jadi hari ini saya berkesempatan untuk bersama seorang penasihat kewangan, Engku Azmin Engku Zaini, yang akan berkongsikan beberapa tips dalam menguruskan kewangan. Silakan Engku, apakah tips yang pertama? Baik, tips yang pertama, tetapkan penggunaan duit. Kita perlu senaraikan penggunaan duit sebaik-baiknya agar kita lebih jelas dan tidak tersasar dalam membuat pembelian yang tak penting. Okey, seterusnya Engku, apakah tips yang kedua? Tips yang kedua, merekod keluar masuk duit. Kita perlu biasakan diri dengan merekod setiap perbelanjaan. Walaupun sekadar beli barang dapur, dengan merekod keluar masuk duit, kita lebih menjaga penggunaan duit kita dengan lebih teliti. Baik, apakah tips yang ketiga pula Engku?
Tips yang ketiga, sesuaikan gaya hidup. Sangat penting untuk kita menyesuaikan gaya hidup kita dengan situasi kewangan, kerana sedikit sebanyak ia boleh mengelakkan diri kita dari terjebak dengan hutang. Okey, seterusnya Engku, tips yang keempat, apakah dia? Tips yang keempat, simpan duit kecemasan. Sekiranya berlaku situasi yang tidak dijangka, contoh macam jatuh sakit, kemalangan ataupun apa sahaja. Baik, seterusnya tips yang kelima. Bolehkah Engku kongsikan apakah tips yang terakhir dalam menguruskan kewangan? Tips yang terakhir, tips yang kelima adalah tambah ilmu keuangan. Sebenarnya banyak sumber ataupun kaedah untuk kita rujuk bagi mendapatkan ilmu mengenai keuangan. Yang paling penting, kita semua faham basic tentang pelaburan. Ilmu pengurusan keuangan ini perlu diterapkan dalam diri setiap orang bagi membantu menguruskan keuangan dengan lebih bijak dan selamat. Terima kasih Engku kerana sudi berkongsi bersama kami. Jadi saya harap perkongsian itu tadi dapat memberi manfaat untuk semua penonton wanita hari ini. Merekod perbelanjaan keluar masuk dan juga sesuaikan dengan gaya hidup. Saya kira tips yang diberikan oleh Engku Azmin tadi selaku pakar kewangan tu, saya kira sesuatu yang boleh memberikan input berguna kepada kita juga. Betul. Dan ini mungkin boleh diterangkan dengan lebih lanjut lagi oleh Puan Adila kita. Puan Adila, kalau boleh kongsikan, kalau sebelum ni menjalankan perniagaan menjual pakaian tradisional, pastinya berbeza perbelanjaannya dengan membuat bisnes kek sekarang ni. Bagaimana Puan menyusun dan menstruktur semula perbelanjaan kewangan Puan sendiri? Bagi saya, bila kita buat sesuatu bisnes mana-mana pun sama. It's all about budgeting and kita nak uruskan kewangan tu dengan cemerlang because in the end it's profit and loss. Tapi bagi saya, mungkin dulu kewangan tu bajet lebih tinggi, sekarang bajet ni lain sikit. Tapi it's all about konsistensi untuk mendapatkan peluang mendapat kek setiap hari, jualan kek setiap hari. Jadi bagi saya, apabila saya buat sesuatu jualan, Dila kena pastikan standard daripada pakaian kepadalah kek, Dila sendiri kena happy untuk menjual sesuatu. Kalau standard penjualan kek pakaian tu ada certain standard, Dila kata mesti rating baju tu complete, kek tu pun Dila kena bagikan sesuatu yang perfect kepada customer. Tak naklah nanti orang beli dah bayar tetapi tak puas hati. Jadi Dila sendiri kena puas hati bila menghasilkan sesuatu. Jadi for me juga dalam business kek ni is all about human interaction. Apa-apa business you kena penting bagikan interaction yang terbaik untuk setiap customer, dari layanan WhatsApp, dari segi layanan di online. Jadi apabila kita buat macam tu, customer gembira, and the most important is dia akan jadi repeat customer kita, walking model untuk bercerita tentang kek kita. Jadi perbelanjaan kos untuk mengiklankan kurang. Jadi cepat sikit lah word of mouth berjalan tanpa perlu Dila belanja Facebook ad, Instagram ad untuk meramaikan lagi orang tahu tentang kek ni. Jadi benda-benda ni ialah cost cutting lah apa yang Dila boleh buat. Baik, apa-apa pun memang kena ada ilmu, kena ada strategi. Kalau belum ada lagi pengalaman dalam berniaga, dapatkan hikmat nasihat ataupun belajar kena daripada mereka lagi yang ada pengalaman. Baik, Dek Syam, sekarang ini ramai yang terkesan tetapi takut untuk nak ubah ataupun keluar dari zon selesa, daripada zon kebiasaan. Terutama sekarang ni ramai yang terkesan dari segi emosi juga, rasa marah, rasa kecewa. Bagaimana nak ketepikan rasa kecewa tu dan bangkit untuk memulakan sesuatu yang baru ni, Dek Syah? Kalau boleh Dek Syah kongsikan dari pengalaman Dek Syah sendiri. Okey, dari pengalaman Syah sendiri kan, satu benda tu adalah doa. Doa tak henti-henti kita berdoa, jangan putus doa. Lepas tu bagi Syah sendiri, setiap hari kalau kita fikirkan duduk je kat rumah kan, esok nak jadi apa, nak tunggu benda kan tu tak berusaha, kita rasa tak boleh. So kita kena doa. Lepas tu kita, macam Syah cakap tadi, seiring dengan apa yang kita minta dan kita kena usaha. Kalau kita kalau kita doa tapi kita tak berusaha, dia tak jadi juga. Tapi kalau kita dia kena together, orang kata kan. So macam itu yang selalu Syah buat lah. Lepas tu jangan memikir sangat keadaan yang sekarang ini, yang kucak-kacir ini kan. So kita kena sentiasa positif diri, sentiasa kita ingat orang yang tersayang. Bila kita rasa down,
kita tengok orang sayang, siapa yang orang yang kita sayang kan. So benda itu yang sebenarnya yang menguatkan Syah lah sebenarnya. Saya suka apa yang Dek Syah kongsikan sebab saya kira ia bukan sahaja tentang muhasabah diri tetapi kita perlu lihat pandemik ini sebagai cabaran yang kita semua perlu lalui, kita semua perlu tempuhi. Dan untuk Puan Nadila, kalau boleh kongsikan juga, adakah perniagaan Cakes by Dila ni akan diteruskan walaupun dah habis pandemik suatu hari nanti ataupun ianya hanyalah sesuatu yang dijalankan untuk menampung kos perbelanjaan demi survival, demi kelangsungan hidup dalam tempoh pandemik ni? Bila dah dapat bisnes ni, saya kena gapai dan jaga elok-elok. Saya rasa insya-Allah saya akan teruskan bisnes ni, Poya Butik dan Dila Cakes. Dia dah boleh jalan seiringan sebab selalunya dalam bulan puasa Dila memang jual cookies raya. So Dila ada macam-macam cookies. So Dila kata Dila nampak potential sebab untuk butik itself Dila masih tak nampak betul-betul berapa lama kita akan recover. But wedding and Dila tak tahu pandemik ni akan sampai bila. Jadi bagi Dila, selagi Allah memberi rezeki ketika ini, jaga dan datanglah sebaik-baik mungkin kerana ni adalah rezeki yang tak disangka. Bila rezeki yang tak disangka kita jaga, rezeki yang tak disangka. Jadi bagi Dila, mungkin Allah sebenarnya nak direct Dila kepada sesuatu yang lebih indah, pelangi yang tengah menunggu di hadapan. Jadi dia bagi Dila kek, sesuatu tak sangka. Jadi bila orang tanya betul saya buat coklat kek, saya pun tak percaya lagi. Jadi Dila sentiasa bersyukur. Dan Dila percaya setiap rezeki yang Allah beri sebenarnya ada portion orang lain di dalam rezeki ini. Jadi bukan untuk Dila sahaja rezeki ini, tapi Dila patut kongsikan. Bila kita sentiasa percaya setiap rezeki itu adalah untuk orang lain juga, usaha kita lebih dihargai dan kita pun pelancaran rezeki insya-Allah untuk masa hadapan. Yalah, indah betul kata-kata Puan Dila tu. Dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Saya kira ini boleh dijadikan semangat untuk kita semua untuk terus berusaha, tak kiralah apa sahaja cabaran yang mendatang. Dan Puan Nadila, kalau boleh kongsikan sedikit lagi tips kepada mereka yang dalam tempoh pandemik ni sedang orang kata tergapai-gapai, bagaimana sebenarnya cara seringkasnya untuk mereka bangkit dan memulakan perniagaan? Bagi saya, bila siapa-siapa nak mula perniagaan, you kena percaya yang you kena ada good support system. Suami, keluarga, kawan-kawan. Kita kena percaya bila kita buat sesuatu, kita kena cari rezeki, usaha untuk biar orang tahu yang kita ni tengah menjual. Jangan malu. Macam mana kita nak malu nak jual, orang nak beli kalau kita tak update kat Instagram, kita tak WhatsApp customer, rezeki tu tak akan masuk. Tapi apabila kita mencari, kita berikhtiar untuk bagi ramai orang tahu tentang rezeki, apa yang kita jual, insya-Allah mesti ada orang akan beli. Orang akan support. Dia akan support. Orang Malaysia ni baik-baik. Dia macam berani. Orang Malaysia ni baik-baik. Dia orang ni percaya setiap orang dalam poket dia tu ada duit yang dia nak bagi kat siapa-siapa yang nak. Jangan kita fikir apa yang orang nak cakap kan. Dek Syah, di penghujung perbincangan kita ni nak dengarlah apa hikmah yang Dek Syah nampak setelah mula kerjaya baru, mula berniaga ni, dan juga kata-kata semangat kepada penonton WHI kita ni. Okey, sebelum Syah start bagi kata-kata semangat tapi Syah sebenarnya taklah layak untuk bagi kata-kata semangat kan, tapi macam Syah untuk penonton wanita hari ini, Syah minta doakan sahabat baik Syah, Siti Sarah Rasuddin, supaya dia selamat dalam keadaan dia sekarang ni. Begitu juga dengan sekarang dengan bapa Syah dengan tengah dalam keadaan sakit yang kritikal. So ujian yang Allah bagi dekat Syah sekarang, dia bagi Syah gembira jual keping pisang dengan keping pisang ni, tapi dia bagi juga ujian untuk Syah ni. So, jangan give up lah. Jangan apa benda ujian yang Allah bagi tu sebenarnya ada hikmah, ada satu yang besok kita akan tunggu dia akan bagi yang lebih baik daripada hari ini. Amin, insya-Allah. Syah, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian dan saya kira perkongsian dari Dek Syah dan juga Puan Nadila ni sangat-sangat memberi semangat dan motivasi kepada kita semua yang sedang mengharungi sukarnya keadaan dalam pandemik sekarang ini. Terima kasih sekali lagi kepada Dek Syah dan Puan Dila, memang cukup memberi inspirasi kepada kami juga di studio ini. Kejap lagi tak sabar nak rasa kek yang Puan Nadila ni bagi. Okey, kepada anda jangan ke mana-mana. Kita nak berehat seketika, kita kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Bertemu kembali
kembali di WHI Extra 7 Ogos 2021. Pada hari ini kami ingin mengajak anda semua untuk sama-sama kita berdoa untuk rakan selebriti kita Siti Sarah yang masih belum lagi sedarkan diri. Namun ada khabar gembira yang dikongsikan oleh suami beliau di laman Instagram. Setakat pagi tadi, alhamdulillah doktor pun sudah memberi update terkini bahawa oksigen Sarah sudah meningkat ke 77. Namun kita terus berdoa semoga Sarah cepat-cepat sembuh. Dan kami juga ingin mengucapkan tahniah atas kelahiran anak lelaki Syuib dan Siti Sarah iaitu Ayash Afan, anak lelaki yang dilahirkan di HUKM. Kita doakan semoga Syuib tabah menghadapi dugaan ini dan kita doakan yang terbaik juga kepada anda semua yang menghadapi dugaan yang sama jika ada ahli keluarga yang dijangkiti COVID-19 dan sebagainya. Kami doakan supaya anda terus kuat insya-Allah. Baiklah, kalau kita lihat angka COVID-19 pada hari semalam cukup tinggi, yang tertinggi dilaporkan di Malaysia iaitu sebanyak 20,889 kes. Kita sangat bimbang sekarang ini pastinya dengan adanya varian baru, varian Delta di Korea pula. Hadirnya varian baru iaitu Delta Plus. Oleh itu, sebab itu kami sentiasa ingatkan kepada anda semua untuk patuh SOP. Jangan kita putus asa jika anda mempunyai seorang kontak rapat jika ada simptom. Jadi seorang yang bertanggungjawab dan lakukan langkah yang sebaiknya. Baiklah, rakan setugas saya Uyaina ada di sana untuk segmen tajaan. Silakan Uyaina. Terima kasih Hawa atas update terkini statistik COVID-19 di negara kita. Dan dalam segmen tajaan sekarang ini sudah pun terhubung dalam talian kita bersama dengan Datuk Azril Muhammad Razi yang merupakan pengasas V Asia Cosmetics and Healthcare. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Yana? Sihat Alhamdulillah. Datuk sihat? Sihat Alhamdulillah. Okey Datuk, hari ini apa yang nak dikongsikan dengan penonton Wanita Hari Ini Extra? Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton wanita hari ini. Yana, hari ini sesuatu yang sangat istimewa untuk wanita. Saya percaya tempoh PKP ni sangat lama, sangat panjang dan ramai antara wanita yang seperti ini duduk di rumah, work from home dan masa inilah paling beruntung untuk anda. Sebab apa saya percaya wanita yang bekerja di rumah mereka masihlah dekat dengan suami dan pentingnya penjagaan dalaman, kecantikan saya kira penjagaan ini sangat penting sebab apa membantu memberi keyakinan diri kepada wanita, kemudiannya penjagaan dalaman yang lebih baik Saya kira penjagaan kalau kita perhatikan setiap wanita pastinya akan melalui beberapa fasa. Seperti mana saya katakan daripada anak dara, dah berkahwin, jadi ibu, kemudian jadi nenek dan amat membimbangkan kalau kita perhatikan apabila ada masalah hormon tak seimbang dan kita akan nampak lebih tua daripada usia sebenar dan juga saya nak wawarkan kepada penonton wanita hari ini yang mana dengan setiap pembelian produk V Asia kita juga turut sumbangkan kepada mereka yang memerlukan seperti tertera di kaca TV anda pembelian di jombai.my dalam tempoh PKP ni anda boleh buat belian secara online sebab apa rata-ratanya kedai jamu tutup dan sambung balik bercakap mengenai wanita seperti mana saya katakan setiap wanita pastinya akan melalui beberapa fasa dan akan merasai dilema jika nampak lebih tua daripada sebenar dan seperti mana saya katakan permasalahan dalaman wanita kadang-kadang ada masalah discharge, bau yang kurang menyenangkan penjagaan dalaman sangat penting kalau kita perhatikan nenek moyang kita dahulu mereka boleh kekal cerdas bertenaga sebab apa mereka mengamalkan pengambilan jamu herba-herba yang sangat baik untuk dalaman wanita seperti Kacik Fatimah, Manja Kani, Akar Serapat dan kalau kita perhatikan visual kat kaca TV tak kurang juga Yana ramai antara kita sebenarnya wanita masa kini yang lebih muda daripada usia sebenar mereka ni cepat letih, rasa lesu, mengalami keletihan berbanding dengan mereka yang lebih berusia dan seperti mana saya katakan salah satu cara yang paling mudah anda boleh dapatkan Ladies Collagen di Askan yang mana ianya merupakan satu-satunya jus jamu moden yang sangat berkhasiat untuk wanita menggabungkan herba-herba terbaik untuk dalaman wanita seperti Kacik Fatimah, Manja Kani, Akar Serapat, Kurang Lobata dan juga Kurang Medica yang mana sangat-sangat baik untuk dalaman wanita Yana. Yang mana salah satu manfaatnya iaitu Kurang Medica seperti mana kita ketahui khasiat Kurang Medica ini dapat membantu menyeimbangkan hormon dalaman wanita seperti estrogen dan juga progesteron yang mana manfaat estrogen ini dan juga progesteron ini dapat membantu melambatkan penuaan, kemudiannya membantu mencantikkan kulit, kuku dan juga rambut selain daripada itu juga dapat membantu mengencangkan dan menegangkan aspek-aspek kewanitaan antara bahan-bahan lain yang terkandung seperti akar serapat saya faham kadang-kadang wanita yang dah berkahwin dan beranak pinak risau
ingin mengembalikan kehangatan seperti pengantin baru. Jadi solusi yang terbaik anda boleh dapatkan Ladies Collagen yang mana saya kira merupakan jus jamu moden yang mana sangat-sangat baik untuk dalaman wanita, kecantikan luaran kesihatan secara menyeluruh. Sebab apa saya faham wanita juga risau seperti saya katakan tadi isu menopause, mahaperipenuaan apabila hormon FSH tidak lagi seimbang menunjukkan batas yang sangat tinggi dan ini adalah solusi yang terbaik, jus jamu moden. Rumusan semula jadi, anda tak perlu risau, tiada bahan pelarang. Formulasi yang terbaik oleh pakar pemakaran dan juga pakar nutrisi yang bertauliah. Sangat-sangat selamat untuk anda amalkan. Hanya satu kali sehari sekali dah cukup pada waktu pagi. 15 hingga 20 mil 1 hingga 2 sudu dah cukup Yana. Mampu memberi kesan rasa lebih bertenaga seawal pengambilan Bagi anda yang dah amalkan satu botol ni, rata-ratanya mereka akan repeat order. Sebab apa kesan yang luar biasa, rasa lebih bertenaga rasa lebih ceria, kehidupan yang lebih baik dan juga kebahagiaan yang saya kira suami isteri sangat-sangat bagus untuk anda amalkan. Ladies Collagen ni bagi wanita yang dah berkahwin Yana. Harga Ladies Collagen ni hanyalah RM35 sahaja. Dan seterusnya Yana, saya juga bawakan Platinum Drink yang mana saya kira Platinum Drink ni merupakan minuman yang sangat tinggi dengan kadar antioksidan. Bagus untuk kesihatan dalaman, meningkatkan mutu, tahap dan juga taraf kesihatan Yana. Yang mana Platinum Drink ni Yana mempunyai satu kajian dan juga penyelidikan menggunakan buah makuberry. Yang mana buah makuberry ni mempunyai kadar antioksidan yang paling tinggi sekali berbanding dengan buah-buahan lain. 1 kilogram buah makuberry bersamaan dengan 3 kilogram buah delima Yang mana buah makuberry ni bermanfaat sangat, mempunyai khasiat yang luar biasa, membantu meningkatkan mutu, tahap dan juga taraf kesihatan Yana. Yang mana rata-rata saya dapat maklum balas daripada pengguna-pengguna, tak kurang juga ibu saya adalah bekas pesakit COVID Yana. Yang mana bila dah keluar dari hospital kadang-kadang dia rasa lemah, kurang bertenaga Bila amalkan Platinum Drink dia rasa lebih bertenaga, ceria kehidupan kata orang tu lebih baik saya kira menunjukkan prestasi yang lebih baik saya kira semua antara kita kena amalkan makanan yang sihat untuk membendung kata orang tu menghalang daripada penyakit berbahaya, radikal bebas. Saya kira dapatkan Platinum Drink ni satu solusi yang terbaik saya kira untuk bukan sahaja untuk orang yang dah sakit, tetapi untuk meningkatkan mutu, tahap dan juga taraf kesihatan secara menyeluruh. Harga Platinum Drink ni hanyalah RM99 sahaja di toko-toko jamu. Cara pengambilan 15 hingga 20 mil, boleh juga buat belian secara online di Shopee dan juga di Lazada Formulasi pakar pemakanan dan juga pakar nutrisi tanpa gula herba-herba semula jadi, tanpa bahan pelarang. Anda tak perlu risau berasaskan bahan-bahan semula jadi, boleh dapatkan dengan segera Yana. Sebab apa? Stok kita dah berkurangan. Dan yang terakhir saya bawakan Trim White Yana, yang mana saya kira tempoh PKP ni juga ramai antara kita yang tak jaga makan, kadang-kadang makan berlebihan makan macam-macam, tak kurang juga Yana Ada juga antara kita yang dah buat macam-macam diet intermittent fasting, Atkins diet, keto diet tetapi tidak berhasil Sebab apa kadang-kadang kita makan berlebihan dan juga dalam tempoh PKP ni juga ada antara kita yang susah nak bersenam pun tak boleh nak ke gymnasium pun tak boleh. Jadi cara yang lebih mudah untuk meningkatkan metabolisme sebab apa faktor kata orang tu berat badan tidak ideal adalah disebabkan oleh masalah metabolisme yang tidak seimbang Jadi salah satu cara untuk meningkatkan balik kadar metabolisme ialah dengan mengamalkan makanan seperti sinetron yang kita rumuskan di dalam Trim White ni, yang mana dapat membantu meningkatkan metabolisme dan juga membantu anda untuk mengecapi berat badan yang lebih ideal. Formulasi tanpa kerap ketandas. Saya faham ramai antara kita yang risau kadang sirit-birit dan sebagainya. Formulasi Trim White ini didatangkan dalam 2 freezer. Kopi dan juga coklat Belgium yang sangat-sangat sedap untuk anda amalkan. Boleh amalkan setiap kali, 1 hari sekali dah cukup. Selepas makan berat pada waktu pagi ataupun selepas makan tengah hari Yana. Saya kira pengambilan Trim White ini dapat membantu memberi rasa kenyang yang berpanjangan 6 hingga 8 jam. Kita akan rasa kurang untuk budak-budak, kurang selera makan dan rasa lebih bertenaga sepanjang hari Sebab apa formulasi yang sangat istimewa ini formulasi oleh pakar pemakanan yang dapat membantu anda mengecapi bentuk dan juga berat badan yang lebih ideal. Mudahlah lepas ni Yana nak berfashion, nak dapatkan kata orang tu berat badan yang lebih ideal Dan harga Trim White ni hanyalah RM45 saja. Dan pembelian melebihi RM150 di Jombai.my. Kita juga sumbangkan kepada mereka memerlukan dan anda juga akan mendapat tote bag di Asia secara percuma melebihi pembelian RM150 sahaja Yana. Dan hari ini bagi anda yang nak informasi lebih lanjut nak konsultasi secara percuma, boleh hubungi hotline kami 019-244-4492 untuk konsultasi secara percuma. Saya balik 019-244-4492. Boleh dapati produk Asia di Shopee, Lazada dan juga di Jombai. Pastikan Asia baru beli sebab apa Asia adalah peneraju. Perintis dan juga pencetus produk herba berkualiti pada harga yang mampu bilik. Yana, secara ringkas Yana, jangan lupa
Untuk dalaman wanita dapatkan ladies collagen. Untuk kesihatan yang menyeluruh dapatkan platinum drink. Dan untuk mengecapi bentuk dan berat badan yang ideal dapatkan cream white sahaja. Dalaman sama juga Yana, bukan saja berat badan ideal, kulit juga lebih cantik. Terima kasih Yana. Assalamualaikum. Terima kasih banyak-banyak Dato' Azril. Terima kasih. Stay safe. Dan kepada anda, jangan ke mana-mana. Kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini di WHI Extra. Wanita hari ini. Okey. Wanita hari ini. Terima kasih kerana masih setia di Wanita Hari Ini dari awal siaran sampailah sekarang. Kami juga nak ucapkan selamat hari lahir kepada anda yang lahir pada hari ini. Happy birthday. Happy birthday. Baik, sebelum kami berdua mengundurkan diri, ada sesuatu yang kami ingin wawarkan kepada anda semua, iaitu kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penonton setia rancangan Nona dan ingin memperkenalkan pengacara baru iaitu Amira Rosli yang akan bersama kami mulai Ogos ini. Teruskan menyokong Nona setiap hari Ahad pukul 2 petang hanya di TV3. Atas nasihat doktor, namun mereka bangkit demi anak-anak tersayang. Sementara duduk tak tahu nak buat apa time PKP tu, kami membuat keputusan untuk men-DIY certain parts of the house. Mendekati selebriti yang pernah popular dengan lagu Rambu Rambak. Semuanya di Nona TV3. Tahniah kita ucapkan kepada Amira Rosli. All the best. Teruskan legasi Nona. Baik, kami nak ucapkan terima kasih kepada anda semua yang menonton kami selama 1 jam di WHI Extra hari ini. Isnin nanti, WHI akan kembali dengan topiknya penat kena letih. Kongsikan pendapat anda di Facebook WHI TV3. Jangan lupa untuk ikuti kami di Instagram WHI TV3. Saya pasti ramai sekarang ni tak sabar nak tunggu pukul 2 nak tengok acara Kirin. Betul. Semoga Dato' Azizul Hasni Awang dan Syafri Daus akan membawa pulang pingat emas buat Malaysia. #Team Malaysia. Baik, kami undurkan diri terlebih dahulu. Selamat tengah hari, selamat sejahtera kepada anda semua. Assalamualaikum. Bye. Masa kini dia penyambung warisan Sri Kandidia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami kepada anaknya, dia ratu di hati tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya, usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandidia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami kepada anaknya, dia ratu di hati tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata